ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وتم لساني يفقهوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم رب زدنا علما اللهم رب يسر ولا تعسر رب خير أما بعد Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini bersamaan hari Khamis 14 Rabiul Akhir 17 Oktober. Kita dengan limpah rahmat kasih sayang Allah dikumpulkan dalam majlis ilmu pada pagi ini untuk kita tadabbur surah Asy-Syams ayat 12 hari ini insya-Allah. Okey, surah ke-91. Alhamdulillah, saya harap semua dah menghafal doa penyucian jiwa. Okey, dengan hadirnya kita kelas pada pagi ini juga adalah salah satu bentuk satu doa ni. Yang kedua ialah dengan mentadabbur Al-Quran. Okey, dengan kita baca, faham, amal. Inilah bentuk penyucian jiwa. So kalau sekadar baca je belum sempurna penyucian jiwa. Dia mesti diikuti dengan baca, faham dan amalkan. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan sebenarnya dalam hadis yang sama dua doa ni, dan kenapa dua doa ni sangat-sangat penting dalam satu hadis yang sama juga terdapat dekat sini 4 permintaan ni. Ilmu yang tidak. Okey. Selalunya yang pagi-pagi, seawal pagi, Rasulullah ajar kita apa? Dalam zikir pagi pun ada. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Kita mohon ilmu yang bermanfaat. Kenapa Rasulullah suruh kita minta doa ilmu yang bermanfaat? Maknanya wujud ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi dalam hadis yang ini, sekali dengan doa penyucian jiwa, kita akan buka hadis riwayat Muslim 2722, kita akan nampak juga dari ilmu yang tidak bermanfaat. Satu. Kedua, hati, qalbin, la yakhsha, yang tidak khusyuk. Sekarang kita belajar surah Asy-Syams kan? Kita sekarang surah Asy-Syams kan? Ingat saya seorang dalam ni tadi. Okey. Tentang nafs kan? Betul? Okey. So, kat sini ada wa min nafsil. Ada nafs, jiwa. La tashba'. Apa maksud kat dalam doa ni ialah jiwa yang tak pernah puas. Jiwa yang tak pernah puas, syahwat, okey. Syahwat ni ataupun kehendak-kehendak kita cenderung kepada nak seronok tu je, dia macam orang yang haus suruh minum air laut. Dia bukan hilang dahaga, masalahnya semakin dahaga. Syahwat ni satu kita ikut dia akan suruh lagi. So kita akan tengoklah ni dalam surah Asy-Syams ni bagaimana dicontohkan satu kaum yang, sebab tu kalau kita perhatikan, yang melampaui batas ni, dia bukan bermula terus dia pergi maksimum. Dia kekotoran jiwa ni, dia bermula sikit sehingga
Sehingga ilham fujur mengatasi ilham taqwa, maka hati jadi gelap, kotor. Jadi ilham taqwa yang memang fitrah Allah dah bagi kat kita ni tertutup. Maka mula-mula buat dosa rasa takut, rasa gementar, takut kena tangkap, takut orang tahu. Tapi bila dia lama-lama dia buat, diikut juga syahwat dia tu, okey, maka ilham taqwa tu ditutup sebab hati dia dah gelap. Maka seperti bumi yang tak dapat sinar matahari. Dia sama terus gelap. Bila dah sama, lepas tu semakin gelap sehingga dia buat dosa lagi sudah tidak rasa bersalah, tak rasa berdosa, tak rasa pun lawan Allah, tak rasa pun langgar perintah Rasulullah. Dia tak rasa dah. Dia rasa selesa, dia rasa macam tak ada apa-apa pun. Okay, subhanallah. Jadi, wa min nafsin la tashba'. Penting sangat doa ni, dia dalam satu hadis yang sama. Daripada nafsu yang tidak pernah puas. Wa min da'wati la yustajabu laha. Dan dari doa yang tidak dimakbulkan, tidak dijawab oleh Allah. Jadi, amalkanlah doa ni. Jadi, kita nak buat penyucian jiwa, kan? Qad aflaha man zakaha, kalau surah Asy-Syams, zakaha. Sesama tak dengan doa ni? Sama. Zakaha. Kalau surah Al-A'la, tazakka. Subhanallah. Amalkan dua doa ni. Subhanallah, Allah Akbar. Okey, last kita bincang ayat apa? Kalau hari ni 12, last tu ayat 11. Okey. Surah Asy-Syams, surah ke-91. Subhanallah, Allah Akbar. Berapa sumpah dalam surah Asy-Syams? 7, kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha. 1. Wal qamari idza talaha. 2. Wan nahari idza jallaha. 3. Wal laili idza yaghshaha. 4. Was samai wa ma banaha. Yang ke-6, wal ardi wa ma tahaha. Ni yang ke-7 ni. Wa nafsin wa ma sawwaha. Tadi kita doakan wa min nafsin la tashba'. Okay, kat sini ada nafs. Right? So, setelah dengan ke-7 sumpah, okay, di mana sumpah ke-7 ni disempurnakan dengan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi manusia ni disempurnakan kejadiannya, bukan sekadar Allah bagi kita jasad, Allah bagi roh, Allah sempurnakan lagi dengan Allah ilhamkan. 2 ilham. Apa dia? Ilham fujur dan ilham taqwa. Allah dah lengkapkan setiap manusia yang normal, fitrah dia dah siap. Di mana contoh, kalau kita ambil contoh benda baik dengan benda buruk. Fitrah kita manusia suka yang mana? Benda yang baik. Benda yang wangi, benda yang busuk. Kita suka yang mana? Yang wangi. Macam itulah. Itu fitrah. Allah memang dah bagi dah dekat kita. Right? Subhanallah. Dan seterusnya, ayat 9 dan 10, Allah terus bagi sebab dan akibat. Setelah Allah datangkan 7 sumpah, Allah beritahu kita ni dilengkapkan dengan ilham fujur dan ilham taqwa. Allah datangkan yang kedua, impactnya iaitu sebab akibat. So, Allah beritahu apa dia? Kalaulah kita sucikan jiwa kita, apa kesan dia? Apa akibat dia kalau kita sucikan jiwa kita? Kita jadi orang yang beruntung. Kalau kita kotorkan jiwa kita, dendam kesumat, hasad, lagi? Macam tadi lah, ikut hawa dan sebagainya. Okey, mendustakan Al-Quran. Subhanallah, na'udzubillah min zalik. Okey, bila dia kotorkan jiwa dia, apa akibatnya? Dia jadi orang yang celaka, yang rugi. Sayang tak Allah kat kita? Besarnya rahmat Allah. Maknanya kita tengok matahari, kita tengok bulan, kita tengok siang, kita tengok malam, kita tengok langit, kita tengok bumi. Allah beritahu ni semua lapisan-lapisan yang aku sumpah supaya hidayah kau berlapis-lapis, supaya hati kau sepatutnya semakin terang.
Dan Allah bagi tahu siap-siap. Kalau kau nak jadi orang beruntung, sucikan jiwa. Kalau kau nak jadi orang rugi, kotorkanlah jiwa tu. Allahu Akbar. Nampak tak dia punya turutan tu Allah bagi tahu kat kita? Teori je ke Allah bagi? No. Allah bukan sekadar bagi teori. Allah datangkan contoh. Subhanallah. Begitu sekali Allah tarbiyah kita supaya kita takkan kotori jiwa kita. Kita tak jadi ahli celaka. Kita tak jadi ahli neraka. Na'udzubillah. Sampai Allah datangkan contoh yang nyata, terbukti, dah berlaku. Dan kau boleh tengok kesannya sampai hari ini. Subhanallah. Nak apa lagi supaya faham? Allahu Akbar. Sampai Allah kata apa? Ni contoh dia. Supaya kita benar-benar dengan 7 sumpah, 7 objek. Okay, tengok diri kita. Kau nak jiwa kau terang menderang macam matahari tak? Kau nak jadi orang yang beruntung tak? Semua tu. Sebab tu bila kita tadabbur, Quran ini kita akan rasakan seperti Allah sedang bercakap dengan kita. Allah tengah ajar kita. Allah tengah tarbiyah kita. Allah tengah beritahu kita. Sungguh Allah sayang kat kita. Ya Allah, tak tahu dah nak cakap macam mana kan? Subhanallah, Allah Akbar. Jadi Allah datangkan satu contoh kaum yang nama kaum itu ialah kaum Samud. Allah kata ingatlah tentang kisah kaum Samud yang telah kazzabat. Kazzaba, dusta. Kalau sampai dah ada sabdu kat sini, maknanya sekali je ke dia mendustakan Nabi? Tidak. Berulang, berterusan dia menyakiti Nabi. Subhanallah. Maka apa dia buat? Dia telah mendustakan. Kaum Samud telah mendustakan ayat-ayat Allah. Telah mendustakan ilham taqwa. Telah mendustakan mukjizat Nabi. So maknanya bukti dah nyata, dah terang, dah jelas. Tapi dia tetap memilih untuk mendustakan. Ingat, kalau kita perhatikan ayat ni, kazzabat samudu bitaghwaha, maksud dia apa tu? Kaum Samud telah mendustakan rasulnya dengan sebab. Okay, ada ba kat sini. Tapi ingat kita belajar tadabbur basmalah, bismillah, ba antara maksud. Okey, 3 jenis ba yang kita tadabbur dalam surah Al-Fatihah. Ba ni apa maksud dia? Salah satunya ialah ba al-isti'anah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi al-isti'anah tu maksudnya ialah pertolongan. Jadi kalau tolong apa ni? Apa yang telah menjadi kaum Samud melampaui batas? Apa yang telah menolong dia menjadi melampaui batas ialah dia sebab apa? Sebab dia telah mendustakan. Sorry, terbalik. Minta maaf. Sorry. Ba ni ialah menjadi sebab pula. Ba yang menolong al-isti'anah dan ba as-sababiyah. Ba yang menjadi sebab. Maksudnya, okey, ingatlah kaum Samud telah mendustakan rasulnya dengan sebab perbuatan durhaka mereka yang melampaui batas. Tara apa tara? Melampaui batas. Dengan sebab dia melampaui batas lah, maka next dia akan buat apa? Dia akan mendustakan Nabi. So, mula-mula dia bukan terus dustakan Nabi. Mula-mula dimulakan dengan melampaui batas. Bila dah melampaui batas, maka dia menjadi sebab kaum Samud itu mendustakan, mengingkari, menolak mukjizat Nabi. Sehingga ke tahap dia telah membunuh unta. Unta siapa? Unta siapa? Naqatallah. Unta Allah. Kalau rumah dikaitkan dengan Allah, Baitullah. Betul? Jadi kalau dikaitkan dengan Allah adalah satu objek ataupun benda yang mulia. Dia bunuh unta Allah sampai ke tahap itu. Okay? Bermula dengan apa? Melampaui batas. Sebab tu kita jangan melampaui batas. Bila melampaui batas,
dia akan memberi kesan apa selepas itu? Mendustakan. Dan suka nak saya ingatkan diri saya terutamanya kita semua, mendustakan ni bukan semestinya dengan menyembah patung. Bukan semestinya dengan perbuatan. Dengan kata-kata, dengan terutama dengan perbuatan lah. Contoh bila contoh paling senang sebab kita majoriti perempuan, bila tak menutup aurat, dia sebenarnya sedang mendustakan, dia menolak, dia melanggar, dia mengingkari perintah siapa? Perintah Allah. Dia mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. So, hari ni jaga-jaga. Dah dapat dah baca Quran, dah faham dah. Jangan itu, jangan ini, dah tahu dah. Tapi kita buat juga. Itu maksudnya apa tu? Mendustakan. Kenapa dia tergamak mendustakan? Walaupun dia tahu itu memang ayat Quran, memang betul lah tu perintah Allah. Al-Quran kan kata-kata Allah. Kenapa dia berani buat macam ni? Sebab dia bermula dengan melampaui batas. Bila dah melampaui batas, perbuatan-perbuatan tercela, perbuatan-perbuatan ingkar, mungkar, maksiat, berganda-ganda. Okay? Mula-mula, selalunya lah. Okay? Asalnya berselingkuh ataupun berlaku curang ataupun berzina kemudian mengandung, kemudian dosa zina, lepas tu dosa bunuh bayi tu, lepas tu dosa, nampak tak dosa tu dia akan bertingkat. Okey, na'udzubillah min zalik. Dia dah makan rasuah, okey je anak dia straight A, okey je rumah makin bertambah, kereta makin besar, okey je aku tak kena potong kaki pun, aku sihat je, boleh berjalan, tak berdebar pun jantung, tak laju pun. Okey je. So, naik lagi. Daripada 50k, naik 100k. Naik 1 million. Okey je. Asal bermula dengan apa? Melampaui batas. Dia melampau to that extent yang kita pun, macam mana dia boleh buat macam tu? Maka dia akan naik kepada samalah mendustakan ayat Allah. Bila dia mendustakan perintah Allah, samalah dia sedang mengingkari Allah. Okay? Allah Akbar. Na'udzubillah min zalik. So, subhanallah, Allah Akbar. Hari ni, kalau kita tengok ayat ni pun, kalau kita tengok ayat 9-10 pun, manusia yang normal dia pilih mana? Qad aflaha ke wa qad khaba? Manusia normal yang dah diberi ilham, fujur dan takwa, pilih mana? Nak untung ke nak rugi? Kita mesti nak untung, betul tak? Itu secara logik, secara akal yang sehat. Manusia pilih untung berbanding nak rugi. Okay, so Allah dah beritahu dah ni. Subhanallah, Allah Akbar. Makanya, kalau kita tengok ayat 11 ni, contohnya ialah kaum Samud. Ni contoh konkret contoh yang sangat kukuh. Tapi subhanallah, Allah perhatikan bila sebut Tara, selalunya kisah siapa? Kisah Fir'aun. Okey, cuba tengok ni mukjizat Al-Quran subhanallah, Allah Akbar. Dalam subhanallah, Allah Akbar. Memang bersyukur sangat sebab kalau kelas hari Selasa saya surah An-Nazi'at. Surah An-Nazi'at, kalau kita tengok surah keberapa An-Nazi'at? Juzuk 30 namanya Juzuk Amma. Surah pertama dalam Juzuk Amma surah apa? An-Naba. An-Naba 78. Lepas surah An-Naba ialah An-Nazi'at. Jadi surah ke 79. Dalam surah An-Nazi'at yang dikatakan Tagha tu ialah Fir'aun. Dalam surah An-Nazi'at tak ada kisah lain kecuali kisah Fir'aun. Tagha, nampak? Ada Tagha. Cuba kita kira dari 79 surah An-Nazi'at sampai surah ke-85 Al-Buruj. Ada berapa surah? Okey, siapa bawa indeks hari ni boleh nampak lah. Indeks surah. Bawa tak? Okey, 79.
80, 81, 82, 83, 84, 85 surah Al-Buruj. Surah Al-Buruj, surah ke-85. Gap daripada An-Nazi'at ke Al-Buruj. Okay, kalau Al-Buruj ayat 17, Allah sebut apa? Ayat 18. Ni surah ke-85, surah Al-Buruj. Okey, nampak apa kat situ? Allah sebut dua-dua. Wa sorry. Astagfirullah. Fir'aun wa Thamud. Ni surah ke berapa? 85. Surah apa? Surah Al-Buruj. Ayat berapa? Ayat 18. Semua ni kita dah tadabbur. Dalam ayat 18 ni Allah sebut dua-dua. Fir'aun wa Thamud. Okey. Kalau tengok ayat 17. Hal ataka hadisul junud. Sudahkah sampai kepadamu, wahai Muhammad, perihal kebinasaan yang telah menimpa kaum-kaum yang menentang rasul-rasul yang diutuskan kepada mereka, iaitu kisah Fir'aun dan kaum Samud. Okey? Subhanallah. Sekarang ni, kalau kita perhatikan indeks daripada surah Al-Buruj. Sekarang ni Al-Buruj tengah-tengah Al-Buruj surah ke-85. Kita naik 5 surah. 1, 2, 3, 4, 5. Kita akan jumpa An-Nazi'at. An-Nazi'at cerita siapa? Fir'aun. Dari Al-Buruj turun 1, 2, 3, 4, 5 ialah surah Asy-Syams. Surah kita belajar ni. Sebab tu dalam Asy-Syams hanya cerita kaum Samud. Sebab Fir'aun sudah diceritakan pada surah An-Nazi'at. So, tak mungkin manusia yang mereka Al-Quran. Nampak tak ni? Boleh tak ni? Okey, kalau kita tengok indeks, kalau ada kad tu lagi senang nampak. Sekarang surah ke berapa? 91, surah Asy-Syams. Kalau kita naik, kita reverse 91. Al-Balad, Al-Fajr, Al-Ghashiyah, Al-A'la, At-Tariq. Apa sebelum At-Tariq? Al-Buruj. 5 surah ke atas daripada surah Asy-Syams adalah surah Al-Buruj. Daripada Al-Buruj, kita naik 5 lagi. Okay. Al-Insyiqaq, Al-Mutaffifin, Al-Infitar, At-Takwir, Abasa, An-Nazi'at. Dekat Al-Buruj, Allah cerita dua-dua. Fir'aun wa Thamud. Subhanallah. Ni Al-Buruj. Ni An-Nazi'at cerita Fir'aun. So logik tak 5 lepas tu ialah kemudian cerita kaum Thamud. So kalau dalam Al-Quran, yang memang tara tu Fir'aun dan Thamud. Sebab An-Nazi'at dah ceritakan Fir'aun details. So, surah Asy-Syams ceritakan kaum Thamud secara detail. Allahu Akbar. Dan ada penulis buku yang telah mengkaji kisah kaum Thamud dalam Al-Quran diulang dalam 21 surah. Bila diulang begitu banyak kali, maknanya penting tak kisah kaum Thamud ni? Penting. Untuk kita ambil pengajaran. Supaya kita tak jadi orang yang celaka. Sebab contoh orang yang celaka, orang yang rugi dalam surah Asy-Syams ini adalah kaum Thamud. Allahu Akbar. Subhanallah. Jadinya, kaum Thamud menjadi kes ataupun orang kata sampel. Contoh kes yang menjadi bukti kaum yang telah mengotori jiwanya. Maknanya, dia bukan tak dapat ilham takwa. Dia dah dapat dah. Allah dah bagi dia ilham takwa. Allah bagi dia nabi di kalangan mereka sendiri. Kemudian datang pula mukjizat yang dia minta. Allah bagi depan mata. Tapi dia tolak. Dia mengingkari. Subhanallah, Allah Akbar. Dia angkuh, dia sombong, dia tak peduli dengan peraturan yang telah ditetapkan. Jadual minum untuk unta tu. Okey. Dan dia telah mendustai janji yang telah dibuat, maka dia akhirnya menjadi tagha. Dia menjadi mendustakan Allah dan Rasul. Okey. Jadi pendustaan ni maksudnya perbuatan-perbuatan melampaui batas sehingga akhirnya mendustakan Rasul berulang-ulang tak sampai hari ni?
Berulang tak? Berulang. So kalau kisah seperti kisah Nabi Musa, dengan Bani Israel, dengan Fir'aun, kisah tu berulang tak? Berulang. Bila berulang-ulang di surah-surah, maknanya apa? Kisah itu, cerita itu akan berulang-ulang-ulang setiap zaman. So orang yang mengingkari perintah Allah dan Rasul sehingga mendustakan, wujud tak zaman sekarang? Wujud. Okay? Allahu Akbar. So asalnya apa dia? Asalnya apa? Mula-mula melampaui batas. Tughyaha. Okay? Akhirnya dia akan mendustakan. So kenapa, okay, saya dah cerita dah tadi, subhanallah, kenapa kaum Samud sahaja disebut dalam Asy-Syams? Okay? Sebab Fir'aun sudah pun diceritakan detail dalam surah Al-Buruj. An-Nazi'at. Subhanallah. Okay? Subhanallah, Allah Akbar. Kalau Quraisy, apakah surah pertama? Al-Alaq kan? Wahyu pertama Nabi. Surah Al-Alaq kan? Kita nampak dekat nombor 6. Kalla innal insana layatgha. Ni tagha juga ni. Kenapa manusia tu melampaui batas? Sebab ar-ra'ahus taghna. Bila dia rasa apa? Dia serba cukup. Dia dapat pula dengan usaha dia sendiri, sebab dia bijak, sebab keturunan dia, sebab kekuasaan dia, maka dia tidak lagi bergantung dan berserah diri kepada Allah. Dia tak tunduk dan tak patuh lagi pada perintah Allah. So yang ni kita belum sampai lagi Surah ke-96 kita belum sampai lagi. Subhanallah, Allah Akbar. Jadinya kita tahu surah Asy-Syams ni diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang sangat-sangat kecewa dengan kaumnya Quraisy. Okey, sebab tu Allah datangkan contoh, ada juga nabi yang telah didustakan oleh kaumnya, iaitu Nabi Saleh, didustakan oleh kaumnya kaum Samud, dan ada Nabi Musa yang didustakan oleh kaumnya Bani Israel dan juga Fir'aun. Okey. Jadi Fir'aun musnah tak? Kena azab tak? Kaum Samud kena azab tak? Kena azab. So ayat ini untuk menggembirakan hati Nabi Muhammad SAW, memberi motivasi kepada Nabi dan sahabat-sahabat, tunggu akan datang azab. Okay? Allah pasti akan menolong Nabi Muhammad SAW. Okay? Bahaya tak tara? Tara ni yang punca melampaui batas. Tara tu apa? Melampaui batas. Macam air, kalau kita tuang dekat dalam gelas, lepas tu air tu melimpah-limpah. Macam itulah. Tara tu dia dah, batas gelas tu sampai sini. Tapi kita tuang je. So air tu dah melimpah. Maknanya sudah melampaui batas. Had yang telah ditetapkan oleh Allah, dia langgar. Sempadan yang ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah, dia langgar. Dia buat peraturan sendiri. Peraturan dah ada belum? Dah. Wajib puasa Ramadan? Wajib. Dia langgar. Wajib solat? Wajib. Dia langgar. Wajib solat 5 waktu, dia buat 1 je. Langgar tak tu? Langgar. Itu dah kira melampaui. Aturan yang telah Allah tetapkan, dia langgar. Kenapa dia berani langgar? Dia telah meremehkan perintah Allah dan Rasul. Tak apa, nanti tua taubat. Tak apa, nanti pencen boleh datang kelas belajar Quran. Okay. Auzubillah min zalik. Subhanallah, Allah Akbar. Maka bila tara, kesannya sombong, ikut syahwat, semua itulah. Maka jiwa akan kotor. Bila jiwa kotor, nampak dah ilham takwa? Tak. Yang dia ikut ilham fujur. Maka dia jadi macam kaum Samud. Jadi kebenaran Rasul, benarnya Al-Quran, benarnya Sunnah, dia nak ikut? Tak nak ikut dah. Dia tak nak ikut dah. Dia ikut rasa. Apa salahnya? Benda baik. Okay? Dia sudah tidak ikut Sunnah. Okay? Walaupun dia tahu benda tu memang benar. Okay? Subhanallah, Allah Akbar. Jadi
Siapakah orang yang telah rosak jiwanya? Tadabbur ni ayat 11 ni. Siapakah orang yang merosak jiwanya? Kalau ikut definisi surah Asy-Syams ni, siapakah orang yang telah rosak jiwanya? Ialah orang yang melampaui batas. Lepas tu, sebelum dia melampaui batas tu sebab apa? Jiwa dia kotor. Okay, jiwa dia kotor. Ilham takwa ada tak Allah bagi? Ada. Dalil ada tak? Ada. Al-Quran ada tak? Ada. Sunnah ada tak? Ada. Dia pun lahir Islam, contoh. Tapi dia tak apa, tak apa. Okay. Allahu Akbar. So dia jiwa dia mula kotor. Asalnya sombong je. Apa tu sombong? Menolak kebenaran. Al-Quran, Al-Haq. Dari Allah, Al-Haq. Al-Quran itu benar. Nabi Muhammad itu benar. Itulah syahadah kita kan? Dua syahadah. Kita Muslim dengan dua syahadah tu. Dia menolak kebenaran. Dia sombong. Bila dia sombong, dia berani buat dosa. Dia buat maksiat dengan Allah. Maka akhirnya dia telah mendustakan. Okey. Alhamdulillah. Right. Dan kita kelas yang lepas kita dah sebut dah. Dalam surah Asy-Syams ni 15 ayat. Bermula ayat 11 sampai 15, maknanya 5 ayat. 5/15 sama dengan pecahan 1/3. Jadi 1/3 surah Asy-Syams adalah cerita kaum Samud. Penting tak kisah dalam Al-Quran? Kita dah cerita minggu lepas kan? Penting tak? Penting. Kenapa kisah dalam Al-Quran tu penting? Sebab dia adalah dari Allah. Dan kisah-kisah ini semuanya benar, real. Dan semua kisah dalam Al-Quran ini supaya kita mendapat pengajaran. Right. Okay. Kaum Samud ni adalah cicit Nabi Nuh. Dia keturunan sama daripada Nuh, Ad, kemudian Samud. Jadi kedudukan Madain Soleh, perkampungan Nabi Soleh ini duduk di antara Arab Saudi dan Jordan. Antara utara Arab Saudi dengan timur Jordan. Jadi, kita tahu orang-orang Arab ni di Mekah, mereka kering, tandus. Jadi, mereka bukan petani. Mereka adalah pedagang. Bila berdagang, kita belajar surah Quraisy kan, musim sejuk pergi mana, musim panas pergi mana, betul? Jadi, ketika dia berdagang, dia pasti akan lalu kawasan Madain Soleh ataupun perkampungan Nabi Soleh. Maka ketika mereka lalu utara Arab, okey, maknanya kalau mereka nak pergi Tabuk, on the way ke Tabuk, utara daripada Madinah, mereka akan lalu tempat ni. So mereka tahu tak kisah Nabi Soleh ni? Kemusnahan kaum Samud, mereka tahu. Mereka pun daripada Arab, kaum Arab. Jadi mereka nampak kesan-kesan pendustaan kaum Samud kepada Nabi Soleh. Tetapi mereka tetap melakukan kesyirikan. Okey. Subhanallah, Allah Akbar. Kita kelas yang lepas tengok surah apa? Kisah Nabi Soleh. Surah ke-7 kan? Surah Al-A'raf kan? Ayat 73. Dalam ayat 73 tu Allah beritahu apa? Apa kehebatan kaum Samud pada ayat 73? Surah Al-A'raf, surah ke-7. Apa kehebatan mereka? Kalau start daripada ayat 70, ialah 73. Mereka boleh buat istana dekat tanah rata, dekat bawah tu boleh buat istana, tapi dekat bukit buat apa? Ni, buyuta, rumah. Dekat tanah rata bawah dia buat istana. Hebat tak ni? Dekat bukit boleh buat rumah. Masa musim panas, dia nak angin banyak, dia duduk istana dia. Bila musim sejuk, dia tak nak kena angin, dia duduk atas. Hebat tak teknologi dia? Hebat tak seni bina dia? Arkitektur dia? Wow, canggih.
Betul tak? Subhanallah. Pahat bukan pahat batu pahat gunung. Pahat bukit. Bukanlah benda yang kaleng-kaleng Subhanallah. So daripada surah Al-A'raf kita dah tengok cerita Nabi Soleh. Okay, sekarang hari ni kita nak tengok dekat surah Hud. Surah ke-11. Okay, surah ke-11 ayat 61. Nanti boleh ulanglah siapa nak tahu kisah kaum Samud dekat surah Al-A'raf tu bermula ayat 73 sampai 79. Buat notes lah. Okay, surah ke-7 dari ayat 73 sampai 79 adalah kisah kaum Samud. Okay, dalam surah Hud kita tengok ayat 61. Okay. Hari ni kita nak cerita lagi kisah kaum Samud. Surah ke-11. Surah ke-11 ayat 61. Okay, muka surat 228. Al-Quran, muka surat 228. Surah ke-11. Surah Hud. Nabi Hud diutuskan kepada kaum Ad. Jadi cerita sebelum kaum Samud sebenarnya kisah kaum Ad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ila Samud akhahum Salihah. Jadinya, okey, sekarang ni kisah kaum Samud kepada kaum Samud diutuskan saudara mereka Nabi Soleh. Maknanya Nabi Soleh ini di kalangan kaum yang sama. Okey, mereka bersaudara. Qala, apa kata Nabi Soleh kepada kaumnya? Ya qaum, wahai kaumku. Apa kata Nabi Soleh? Apa yang diserukan oleh Nabi Soleh kepada kaumnya? Qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dia berkata, Nabi Soleh berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sembahlah kamu akan Allah. Okay? Abdikan dirimu kepada Allah. Min ilahin ghairuh. Dan tiada Tuhan selain dia. Dalam surah Al-Fatihah, kita baca apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah, kami beribadah. Okay? Sebab itulah ayat 5 surah Al-Fatihah adalah inti kepada surah Fatihah. Surah Fatihah adalah inti kepada seluruh Al-Quran. Dan daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, semua para nabi dakwahnya ialah menyeru semua manusia untuk mentauhidkan Allah. Kita belajar hari Senin hari itu, nama Allah Al-Witru. Kata Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, Al-Quran itu adalah, seluruhnya adalah tauhid. Kan, kelas hari Senin. Seluruh Al-Quran adalah tauhid, iaitu Allah itu sendiri Maha Esa. Bukti kenapa kita mengesakan Allah, segala perintah dan larangan adalah sebagai hak Allah untuk ditauhidkan. Dan kesan jika kita mentauhidkan Allah, balasan syurga. Kesan tidak mentauhidkan Allah ialah balasan azab neraka. Kita belajar di Senin hari itu. Al-Witru. Okay. Jadi semua para nabi dan para rasul, surah Al-Anbiya ayat 25, surah ke-21 ayat 25, tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelummu Muhammad kecuali selalu kami wahyukan kepadanya bahawasanya tidak ada ilah sesembahan yang berhak diibadahi melainkan aku, maka beribadahlah kepadaku, kata Allah. Firman Allah. Okay. Subhanallah, Allah Akbar. Jadi apakah seruan Nabi Saleh kepada kaumnya? Ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Ni seruan apa ni? Seruan mentauhidkan Allah. Mentauhidkan itu maksudnya apa? Mengesakan. Mengesakan Allah dalam segala bentuk ibadah. Ibadah tu apa? Segala perkataan, segala perbuatan. Sama ada di lisan, di hati atau di anggota badan yang dicintai dan diredai Allah. Maka semua itu namanya ibadah. Syarat
perkataan dan perbuatan itu dijadikan ibadah ataupun amal soleh. Apa dua syarat tu? Ikhlas semata-mata kerana Allah. Yang kedua ialah ittiba' Rasul. Ni dah ulang ni. Sebab kita nak mati dalam keadaan tauhid Muslim. So kena ulang selalu. Apa itu ibadah? Apa syarat ibadah? Apa rukun ibadah? Apa rukun ibadah? Cinta, harap, takut. Cinta duduk kat mana? Kalau dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Kat mana duduk harap? Ar-Rahmanir-Rahim. Kat mana duduk takut? Maliki Yaumiddin. Ketiga-tiganya serentak dalam semua ibadah kita. Okay? Allahu Akbar. Subhanallah. Right. So, kalau kat sini, tauhid apa ni? Mentauhidkan Allah dalam penyembahan, dalam ibadah. Kita panggil tauhid uluhiyah ataupun tauhid ibadah. Kalau tauhid dalam penciptaan, tauhid rububiyah. Maksudnya semua ciptaan ini dicipta oleh Allah yang Maha Esa. Okay? Tidak ada campur tangan yang lain. Subhanallah, Allah Akbar. Okey. Nampak apakah seruan Nabi Saleh kepada kaumnya? Dan in fact semua rasul. Kemudian apa yang dikatakan oleh Nabi Saleh pada kaumnya? Nabi Saleh beritahu kenapa kita kena mentauhidkan Allah. Kenapa kita kena menyembah Allah semata-mata? Huwa, apa maksud huwa? Dia ansha'akum minal ard. Apa maksud tu? Bila sebut ansha'akum, tiap malam baca Al-Mulk kan? Qul huwallazi ansha'akum. Samalah ni. Ansha'akum. Dia yang menciptakan kamu dari tanah. Kenapa Nabi Saleh kena beritahu ni? Kenapa Nabi Saleh beritahu? Kenapa kita menyembah Allah ialah sebab kita ni diciptakan oleh Allah dari tanah. Kenapa? 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 Okay, cuba kita sambung lagi sikit. Wasta'marakum fiha. Dan dialah yang memakmurkan. Okay, maknanya dialah yang menjadikan kamu dari bahan-bahan bumi serta mengendaki kamu memakmurkannya. Kenapa tu? Nabi Saleh berdakwah. Ini atas perintah Allah. Allah perintahkan Nabi Saleh. Okay. Disebabkan kaum Samud mensyirikkan Allah. Maka diutuskan. Mereka ni sangat-sangat melampaui batas dari pemikiran, akhlak, perbuatan, melampau. Macam kaum kafir Quraisy Mekah Jahiliyah. Maka diutuskanlah Rasul. Diutuskan Nabi Saleh dari kalangan mereka sendiri. Okay. So nak betulkan akidah mereka. Jadi Nabi Saleh menyeru kaumnya, kaum Samud untuk beribadah mentauhidkan Allah. Kenapa kau kena mentauhidkan Allah? Sebab dia yang cipta kita. Dia yang menciptakan kamu. Dan dia yang bagi kamu semua nikmat ni. Okey, kalau kaum Ad, mereka ni fizikal sangat-sangat besar, sangat-sangat kuat. Tapi kaum Samud, apa kelebihan yang mereka? Apa nikmat yang Allah beri kat mereka? Tanah mereka subur. Pertanian menjadi sebab apa? Mereka ada pengairan. Mereka ada sumber air. Jadi mereka ni kaya ke miskin? Kaya. Nikmat. Boleh buat rumah. Boleh buat istana. Rumah-rumah pula tu kat bukit. Jadi mereka dah sangat-sangat sombong. Mereka lupa nikmat-nikmat ni dari mana? Dari mana? Dari Allah. Itulah asalnya. Bila dia sudah lupa nikmat-nikmat ni pada Allah, maka apa kesannya? Mereka sudah tidak tak pandai nak bersyukur. Tak taat perintah Allah, tak taat perintah Rasul. Okay? Bila dia sombong, dia rasa semua ni hasil dari dia. Dia lupa semua nikmat ini, siapa yang turunkan hujan, siapa yang ratakan bumi, siapa yang tumbuhkan tumbuh-tumbuhan ni. Okay, siapa yang hidupkan kamu, siapa yang beri rezeki, dia dah lupa. Bila dia dah lupa, dia tak bersyukur. Tak bersyukur, maka dia jadi sombong. Sebab tu, Nabi Saleh ingatkan. Ingat, engkau ni daripada mana? Siapa yang cipta kamu? Okay? Dan
tanah yang subur ni, yang ada air ni, siapa yang beri? Siapa yang cipta? Subhanallah, Allah Akbar. Okay, jadi Nabi Soleh nak beritahu apa? Kau kenangkanlah nikmat-nikmat yang ada depan mata kau sendiri, yang kau ada sekarang ni. Satu kita mak-mak pun, kalau anak kita sakitkan hati kita kata apa? Cuba kau kenang asal-usul kau. Kita ni bukan orang kaya, kita ni asal. Kadang-kadang lah kan. Atau kalau memang orang kaya lah. Kalau asalnya dia lupa diri tu, dia dah mula sombong. Dulu asalnya tak ada. Bila dah ada lebih, dia mula. Kadang-kadang yang sombong tu bukan orang kaya kan? Orang yang baru nak kaya. Faham tak ni? Okey. Dia baru nak kaya, dia punya sombong. Kadang-kadang orang kaya, kaya gila, taklah sombong macam tu. Kadang-kadang. Bukan semua, kan? Okey. Subhanallah, Allah Akbar. Jadi dia lupa. Jadi Nabi Soleh suruh ingat. Kenang. Kau kenang balik. Apa yang bagi semua ni? Kenapa kau tak nak taat pada perintah Allah? Kenapa kau sombong? Kau langgar perintah Allah. Okay, subhanallah, Allah Akbar. Kita ni, kenapa kita bersungguh-sungguh nak taat segala perintah Allah dan tinggalkan larangannya? Kenapa? Kenapa? Sebab kita dah tahu. Semua ni nikmat mata, nikmat kaki, nikmat tangan, kan? Nikmat harta. Nikmat ni semua daripada siapa? Dan negara kita bukan seperti negara lain. Seperti di Palestin. Kita ni diberi keamanan. Kita ni makan, punyalah banyak dekat Malaysia ni, betul? Sampai membazir-bazir. Allah Akbar. Okey, nikmat punyalah banyak, tapi dia sangat nak beribadah. Okey. Kenapa kita pergi kerja? Dulu-dululah, kenapa kita sanggup berpagi-pagian pergi kerja? Kerja punch card tu. Kenapa? Kenapa? Nak gaji kan? Tak, saya ikhlas. Tak bayar gaji pun tak apa. Ya ke? Sebab nak gaji kan? Sekarang ni gaji minima berapa? 1,500 lah katakan. Yang 1,500 pun sanggup tak kerja 8 jam? Sanggup tak? Sanggup. Gaji 5K, 10K, 20K, sanggup tak kerja 8 jam? 10 jam? Sanggup. Untuk dapat nikmat apa? Dia kerja 10 jam, bangun pagi-pagi, okay, untuk mengejar 5K punya gaji. Berapa jam kerja? Berapa jam? 8 jam. Solat 5 waktu, berapa jam? Berapa jam? Berapa jam? 5 waktu tu. Kalau 10 minit kali 5, 50 minit. Okey lah, 1 jam. Okey. 1 jam kita solat, boleh bayar mata tak? Boleh bayar tak tengkuk, boleh toleh kiri kanan ni? Boleh bayar nikmat kaki? Yang kita kejar 8 jam. Kadang-kadang kerja memang kat office 8 jam. Pergi balik lagi. Menghadap jam lagi. Lapar lagi. Dibandingkan nikmat yang Allah bagi yang tak boleh, tak mampu kita nak kira. Betul? Subhanallah. Tapi Allah kata yang wajib solat berapa? 1 jam. Yang kita confirm tak mampu nak bayar. Kita berhutang dengan Allah. Satu Yaumiddin adalah hari bayar hutang. Sebab ni semua pinjaman. Allahu Akbar. Okay. Nampak ni dia punya step by step. Sombong. Langgar. Dia mula melampau. Lepas tu dia terus. Tinggal terus. Tak percaya. Kau ni sikit-sikit pergi kelas. Sikit-sikit so tadabbur. Sikit-sikit so zikir pagi petang. Sikit-sikit. Dah mula marah maknanya apa tu? Kalau ikut ayat ni kena buat apa ni? Kenangkanlah asalmu. Gitulah lebih kurang. Maknanya kena beritahu apa ni? Kalau orang marah kita ingatkan dia zikir pagi petang, kena cakap apa ni? Mak ni sikit-sikit pagi petang, zikir pagi petang, zikir pagi petang. Kena cakap apa dengan anak kita kalau macam tu? Kau kena ingat, mata kau tu siapa yang cipta. Kau kena ingat, yang kau main game tangan kau tu siapa yang cipta. So ni method Allah bagi dalam Al-Quran. Method dia apa? Kenang. Kenang asal usul.
Kenang segala nikmat yang kita kecapi bertahun-tahun, berpuluh tahun. Kita ambil. Terbayanglah kalau hujung bulan datang bil oksigen. Mampu tak bayar? Mampu tak? Kalau Allah kira lah semua, saya rasa ramai orang mati tengah jalan. Sebab apa? Bil tertunggak. Tapi tak sampai pun bil oksigen tu tak? Bil mata. Kita sakit mata, berapa kena bayar specialist? Jari tak boleh gerak je, berapa kena bayar? Tapi selama ni yang boleh bergerak ni, FOC. Betul? Allah Akbar. So kaum Samud, dia dah dapat banyak nikmat. Dan sebelum dia dah tahu dah kaum Ad pun dah diazab oleh Allah. Dia punya, nak beritahunya, ilham fujur, ilham taqwa Allah dah bagi. 7 sumpah yang Allah cerita daripada ayat 1 sampai ayat 7 tu, kau tengok hari-hari. Ilham kau kat dalam ni, aku dah bagi. Quran dah diturunkan. Nabi dah diutuskan. Tapi masih tak bersyukur. Masih menolak. Seterang matahari, seterang itulah dalil-dalil dan bukti-bukti yang telah Allah tunjukkan pada kita. Yang telah Allah berikan pada kita. Tapi kita masih mendustakan. Right? Subhanallah. Maka Nabi Saleh kata apa lepas tu? Fastaghfiru. So, kaumku, kau ni dah melampaui batas. Kau ni dah berlaku syirik. Semua nikmat ni kan daripada Allah. Sembahlah Allah. Lepas tu dia kata apa? Maka mohonlah ampun kepadanya. Bertaubatlah kepadanya. Okay? So, Nabi Saleh menyeru kepada kaumnya untuk mentauhidkan Allah. Okay? Oleh itu, mintalah ampun kepada Allah dari perbuatan syirik. Kemudian kembalilah kepadanya. Bertaubat dengan taat dan tauhid. Sesungguhnya. Summa tubu ilaih. Kita sebut pagi-pagi kan? Astaghfirullah wa atubu ilaih. Kembali kepada Allah. Kita serahkan semua kepada Allah. Ini hamba, aku ni peminjam ya Allah. Aku ni pemegang amanah. Okey? Subhanallah, kembalikan kepada Allah. Sesungguhnya inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku yang Maha mencipta, yang Maha memiliki, yang Maha mengatur, qaribum mujib. Sentiasa dekat, lagi sentiasa memperkenankan permohonan hambanya. So dia bukan sekadar mengajak kepada tauhid, dia mengajak kaumnya untuk mengenang nikmat ni semua daripada Allah, maka sepatutnya apa? Kalau tahu kenang nikmat ni semua daripada Allah, maka dah buat syirik, kena buat apa? Bertaubat. Istighfar dan bertaubat. Dan Allah itu maha dekat lagi maha menerima, memperkenankan permohonan. Okey, itu tengok ayat 62. Qalu. Mereka menjawab. Nabi Saleh menyeru, mereka menjawab. Apa mereka jawab? Qalu ya Salih qad kunta fina marjuwan qabla hadha. Apa maksud dia tu? Hai Saleh. Nak beritahu tu lah. Wahai Saleh. Kau ni Saleh. Ibarat tu macam itulah. Okay. Sesungguhnya engkau sebelum ni adalah orang yang diharap dalam kalangan kami untuk memimpin kami. So Nabi Saleh ni daripada golongan pemimpin lah. Maksudnya keturunan yang menjadi orang harapan. Diharap-harap menjadi pemimpin kepada kaum Samud. Engkau ni sebenarnya kita orang harapkan jadi pewaris nenek moyang kita. Dia orang kan menyembah berhala. Jadi patutnya Nabi Saleh ni, orang harapan dia, patutnya sokong. Betul? Ni dia pergi buat apa? Bangkang, halang, dia kata tak betul, ni salah. Berlaku tak zaman sekarang ni? Bila kita kata, jangan, ini menyalahi sunnah. Ni hadisnya, ni Nabi cakap, ni ayat Qurannya. Dia kata apa? Kau dia pelik lah. Sikit-sikit dalil, sikit-sikit ayat Quran, sikit-sikit hadis. Orang lain tu elok je, kau je yang pelik. Ada tak? Ada tak? Akhir zaman nak jadi orang sikit ke orang yang ramai? Qalilan. Kita ni jangan semua-semua asyik semua nak ikut yang viral. Kena jadi macam pemuda kafir kan? Dia mengasingkan diri dia. Tak semestinya yang ramai itu, yang majoriti itu yang betul. Okay? Allah Akbar. Subhanallah. Jadi kita nampak kat sini
Dia kata, wahai Soleh, sesungguhnya engkau sebelum ni adalah orang diharap dalam kalangan kami untuk memimpin kami. Patutkah engkau melarang kami daripada menyembah apa yang disembah oleh datuk nenek kami? Okay. Subhanallah. Dia kata apa? Atanhana. Ni. Atanhana. Apakah patut kamu melarang kami an na'budu ma ya'budu aba'una yang telah disembah oleh datuk nenek moyang kami. Wa innana, dan sesungguhnya kami lafi syakkim mimma tad'una ilaihi murib. Maksud dia tu, dan ketahuilah sesungguhnya kami berada dalam keadaan ragu-ragu yang merungsingkan tentang apa yang engkau serukan kami kepadanya. Jadi, apa yang diserukan oleh Nabi Saleh kepada mereka? Mentauhidkan Allah. Mereka berasa ragu-ragu. Nak ikut ke tak nak ikut? Nak ikut ke tak? Betul ke Nabi Soleh ni? Mereka meragui Nabi Soleh. Okey. Kalau kita tengok ayat 63, apa jawab Nabi Soleh? Tadi apa alasan kaum dia tak nak ikut Nabi Soleh? Nabi Soleh ajak mentauhidkan Allah. Apa alasan mereka tak nak ikut Nabi Soleh? Ni amalan nenek yang. Takkanlah tak betul. Okay. So ayat 63, Nabi Soleh berkata, wahai kaumku, qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani minhu rahmatan faman yansuruni minallahi in asaitu fama tazidunani ghaira takhsir. Nabi Soleh berkata, wahai kaumku, bagaimana fikiran kamu jika aku berada dalam kebenaran yang berdasarkan bukti yang nyata, mukjizat dari Tuhanku, dan dia pula mengurniakan rahmat pangkat Nabi kepadaku sebagai pemberian daripadanya. Maka siapakah yang akan menolongku dari azab Allah kalau aku menurhaka kepadanya? Oleh itu, kamu tidak menambah sesuatu kebaikan pun bagiku selain pada perkara yang merugikan. So Nabi Soleh pun beritahu dekat kaum dia. Okay? Kata, wahai kaumku, bagaimana kalau aku ni yang betul. Aku yang berada di pihak yang benar. Okay? Kemudian berdasarkan mukjizat dari Tuhanku. Kenapa? Kalau aku salah, aku takkan sanggup terima azab dari Tuhanku, kata Nabi Soleh. Okay? So maknanya, kalau aku berdurhaka kepadanya, maka siapakah yang akan menolongku? Oleh itu, kamu tak menambah sesuatu kebaikan pun bagiku selain pada perkara yang merugikan. Ingat, kita baca wahuwa ala kulli syai'in qadir. Apa dia? Apa dia wahuwa ala kulli syai'in qadir? Kalau kita baca setiap lepas solat tu, Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima manat. Kalau Allah nak cegah, tak ada siapa boleh halang. Kalau Allah nak beri pun, tak ada siapa yang boleh halang. Jadi, Nabi Soleh nak beritahu, okay, Nabi Soleh nak beritahu, tak ada siapa yang boleh tolong Nabi Soleh kalau dia durhaka kepada Allah. Dan kalau dia ikut dekat kaum dia pun, kaum dia tak boleh tolong dia daripada azab Allah. Okay, ayat 64. Wa ya qaum. So, jadi kaum Nabi Samud, dia minta apa? Minta bukti. Kalau betul kau Nabi, datangkan bukti. Datangkan bukti. Wa ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum ayatan fadharuha ta'kul fi ardillah wa la tamassuha bisu'in fayaquzakum azabun qarib. Dan wahai kaumku, ini adalah unta betina dari Allah untuk kamu sebagai tanda mukjizat yang membuktikan kebenaranku. Okay? Mereka request. Sebab mereka ni terror pahat batu. Jadi dia kata, okey, kalau kau betul kau Nabi, daripada batu ni kau keluarkan unta. Unta tu pula mengandung bunting 10 bulan. Banyak tak cekadak dia kan? Betul, memang Allah datangkan mukjizat untuk Nabi Soleh, iaitu unta yang keluar daripada batu yang besar tu. Right? So Nabi Soleh kata, since engkau yang request, engkau yang minta, maka engkau kena ikut syarat-syaratnya. Apa syaratnya? Apa syaratnya? Biarkan dia cari makan. Maknanya, bila unta tu makan atau minum air, jangan ganggu, jangan kacau. Okay? Janganlah kamu menyentuhnya dengan sesuatu yang menyakitinya. Kalau kamu menyakitinya, dah ada belum peringatan?
Dah. Nabi Soleh dah beritahu, kalau kamu menyakitinya, maka kamu akan ditimpa azab siksa yang dekat masa datangnya. Okay. So kalau kau usik, nanti datang azab. Okay. Ni nanti kita tengok cara dia menyiksa unta tu dekat ayat lain, ayat 14 nanti. Sabar Kita berhenti dulu sampai ayat 64. Alright, nanti kita sambung lagi kisah ni. Subhanallah, Allah Akbar. Jadi, Nabi Soleh pujuk. Bayangkan, Nabi Soleh memujuk, menasihat kaum dia. Janganlah macam ni. Berimanlah. Tauhidkanlah Allah. Dia pula bagi sabaran pada Nabi Soleh. Okey, kalau betul kau Nabi, datangkan mukjizat. Allah perkenankan. Nabi Soleh pun berdoa dan minta pada Allah, datangkanlah mukjizat yang mereka minta tu. So Allah pun buktikan depan mata, keluar unta tu. Mereka beriman tak? Bila keluar unta tu, dia datang bersama syarat. Maksudnya sehari unta tu minum, sehari kaum Samud boleh ambil air tu. Okay? Dan ketika hari dia tak boleh ambil air daripada telaga, contohlah katalah telaga ataupun danau ke kolam ke, ketika unta tu minum, sebab dia bunting kan, jadi dia minum banyak. Dia kalau minum, memang terus habis. Baca celik tafsir dia kalau minum, dia sedut terus habis. Jadi memang tak boleh ambil lah, bagilah hak tu dekat dia, jangan kacau. Esoknya, hari dia orang. Dan ketika hari dia orang tak boleh ambil air dekat kolam tu, tapi dia orang boleh ambil susu. Dan susu unta tu sekampung boleh minum. Sebenarnya, dengki tak? Dengki. Adalah di kalangan mereka tu, dia kata apa? Cukup ke? Dia mulalah meragui, fujur lah. Ilham fujur dia datang. Dia mula hasad dengan unta tu. Pasal unta ni lah. Pasal unta ni lah. Kita tak dapat cukup air. Kita tolak. Mula-mula macam, kita tolak dia ke tepi. Jangan bagi dia minum. Mula-mula dia ambil sikit. Dia pergi ambil. Hari, bukan hari dia. Lepas tu dia kata, dia tolak dia tepi sikit. Dah lama, tolak lagi jauh. Dah lama, dia langsung tak bagi unta tu minum. Dia makin melampau. Okay? Allahu Akbar. Jadi, subhanallah. Bila dah keluar unta tu, sekarang dia ada bukti belum? Bahawa Nabi Soleh itu benar-benar Nabi. Dah ada bukti belum? Dah. Kan 7 sumpah, ilham fujur, ilham taqwa, diutuskan Nabi. Kemudian diberi mukjizat unta. Jelas tak Nabi Soleh itu seorang Nabi? Jelas. Tapi mereka menolak. Okay. Subhanallah, Allahu Akbar. Kalau kita tengok, ketika ayat 63 ni, Nabi Soleh berdakwah kepada kaumnya, okay, adakah untuk kepentingan peribadi dia? Adakah untuk kepentingan peribadi dia? Tak. Sebab dia tak nak kaum dia kena azab. Kan dia beritahu, okay, dekat 64 ni, Nabi Soleh, aku dakwah engkau, aku ajak kau orang mentauhidkan Allah, bukan untuk kepentingan aku, supaya engkau tak kena, supaya kita semua tak kena azab. Okay. Tapi mereka dengar tak? Nabi Soleh beritahu, aku dakwah ni semata-mata kerana Allah. Tapi apa yang dia kata Nabi Soleh? Kita boleh tengok dekat surah 26 surah 26, surah Asy-Syu'ara. Surah 26 ayat 153. Dia kata Nabi Soleh apa? Buka Al-Quran, muka surat 373. 373. Surah ke-26 ayat 153. Dia kata apa Nabi Soleh? Qalu innama anta minal musahharin. Dia kata Nabi Soleh apa? Sesungguhnya engkau ni hanyalah salah seorang dari yang kena bila Nabi Soleh ajak dia orang mentauhidkan Allah, dia kata apa? Engkau ni dah kena sampuk agaknya ni. Macam tu lah lebih kurang. Engkau ni dah terkona ni. Okay. Dia kata dia kena sihir. Lepas tu
Engkau hanyalah seorang manusia seperti kami. Oleh itu, bawakanlah satu tanda mukjizat jika betul engkau dari orang-orang yang benar. Okey, dalam surah Asy-Syu'ara ni, kisah Nabi Soleh ni daripada ayat 141 141. Sebelum tu ialah kisah kaum Ad. Start ayat 141. Surah 26 ni, kisah kaum Samud bermula ayat 141. Kita baca like. Kalau balik rumah tak baca kan? Belum ustazah ni. Kita baca lah. Okey, kita baca sama ya. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kadzabat samudul mursalin. Sama tak tadi dengan surah Asy-Syams? Kadzabat juga kan? Okey. Demikian juga kaum Samud telah mendustakan rasul-rasul yang diutus kepada mereka. Ni kisah kaum Samud lah ni. Idh qala lahum akhuhum. Saudara mereka. Salihun ala tattaqun. Ketika saudara mereka Nabi Saleh berkata kepada mereka, hendaknya kamu mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itulah makna takwa. Kan? Apa makna takwa? Apa makna takwa? Iaitu mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ayat 143. Inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya aku ni rasul yang amanah, yang diutus Allah kepada kamu. Fattaqullaha wa ati'un. Oleh itu takutlah kamu, bertakwalah kamu. Okey? Takutilah kamu akan kemurkaan Allah dan taatlah kepadaku, kan? Ayat Quran banyak kan, ati'ullah wa ati'ur rasul. Ayat 145. Wa ma as'alukum alaihi min ajr. In ajriya illa ala rabbil alamin. Dan aku tidak meminta kepada kamu sebarang upah mengenai apa yang aku sampaikan dari Tuhanku. Balasanku hanyalah terserah kepada Allah Tuhan sekalian alam. So, Nabi Saleh tidak untuk kepentingan dia sebenarnya berdakwah ni. Okay? Subhanallah, Allahu Akbar. Atusrafuna fi ma hahuna aminin. Adakah kamu fikir bahawa aku akan dibiarkan sentiasa bersenang-senang dan nikmat-nikmat ada di dunia ni? Fi jannatin wa uyun, di dalam taman-taman yang indah permai dan mata air mengalir. So nikmat-nikmat kaum Samud ni, kebun dia cantik, ada mata air. Wa zuru'in wa nakhlin tal'uha hadim, dan kebun-kebun tanaman serta pohon-pohon taman kurma yang buah mayangnya halus lembut. So pokok-pokok kurma dia subur menjadi. Wa tanhituna minal jibali buyutan farihin, dan kamu memahat sebahagian dari gunung ganang sebagai tempat tinggal dengan bijak dan bersungguh-sungguh. Fattaqullaha wa ati'un. Oleh itu, takutilah kamu akan kemurkaan Allah dan taatlah kepadaku. Wala tuti'u amral musrifin, dan janganlah kamu taati perintah orang-orang yang melampaui batas. Alladzina yufsiduna fil ardi wala yuslihun, iaitu orang-orang yang melakukan kerosakan di bumi dan tidak membuat kebaikan. Tu yang datang 153 ni. Mereka kata Nabi Soleh apa? Terkena sihir. Sebab dia mengajak kepada mentauhidkan Allah, jangan syirikkan Allah. Maka dia kata Nabi Soleh yang terkena sihir. Lepas tu dia kata apa? Engkau ni cuma manusia biasa. Okay? Engkau hanya seorang manusia biasa seperti kami. Oleh itu bawakanlah satu tanda mukjizat jika betul engkau ni Nabi. So dia minta apa? Datangkan unta bunting 10 bulan. Sebab unta bunting 10 bulan tu memang sangat-sangat mewah lah. Harta yang sangat bernilai bagi orang Arab. Okay? Jadi mereka minta dan hajat mereka, Nabi Soleh berdoa dan hajat mereka nak unta tu Allah buktikan keluar daripada batu. Kalau mereka boleh buat rumah dekat bukit, rumah tu tak bernyawa. Tapi Allah yang Maha Berkuasa boleh keluarkan unta yang hidup, bernyawa, berdarah, bunting, boleh keluar susu lagi. Okay? So siapa lagi hebat? So bukti depan mata. Okay? Tapi pemikiran mereka itulah. Pemikiran mereka tak nak menerima Nabi Soleh. Jadi orang sekarang yang tak nak ikut Al-Quran dan Sunnah sebenarnya apa? Sebenarnya apa? Pemikiran mereka dah lapuk. Semenjak Nabi Soleh lagi, kaum Samud lagi memang tak terima Al-Quran dan Sunnah Rasul. Okay? So kita ni, kalau kita boleh renovate rumah, upgrade rumah, kan? Upgrade fashion, upgrade baju, upgrade macam-macam lah diri kita, upgrade kereta. Kenapa bab amal, bab iman, kita tak nak upgrade? Doa kita tu je. Belajar doa baru tak bersungguh, nak
hafal, nak amalkan, upgrade. Kita kena upgrade doa kita, upgrade solat kita. Yang sahih ikut sunnah. Okay? Allahu Akbar. Dia kata Nabi soleh itu sihir, terkena sihir lah, dukun lah. Okay, na'udzubillah min zalik. Allahu Akbar. Ada ke rasa siapa yang datang Darul Zahra ni terasa kena sihir? Ada tak? Kau jangan datang Dewan Jam 8 tu. Nanti balik kau jadi orang pelik. Ada tak? Alhamdulillah. Okay, macam kena sihir tau kau pergi Darul Zahra tu. Tak ada Alhamdulillah. Tak ada kan? Jujur. Okay. Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi aturan dia ialah jadual minum ni kat sini. Surah ni lah, surah 26 ni, ayat 155. Qala hadhi naqatul laha syirbun wa lakum syirbu yaumin ma'lum. Nabi SAW berkata, ini adalah seekor unta betina. Di antara cara-cara hidupnya ialah, ini syarat dia. Air kamu hendaklah menjadi bahagian minumnya sehari dan bahagian kamu sehari menurut giliran. Jadi ada hari ada masa untuk unta, ada hari ada masa untuk kaum Samud. Ayat 156. Wala tamassuha bisu'in fayakhudzakum azabu yaumin azim. Dan janganlah kamu menyentuhnya dengan sesuatu yang menyakitinya. Jika kamu menyakitinya, maka akibatnya kamu akan dibinasakan oleh azab seksa hari yang besar huru-haranya. Jangan kacau unta ni. Dah bagi dah peringatan, dah bagi dah amaran. Okay? Aturan, syarat, semua dah beritahu dah. Okay? Allahu Akbar. Asalkan jangan ganggu unta ni. Susu dia kau ambil lah. Okay? Tapi jangan ganggu jadual minum dia. Jangan seksa unta ni. Okay? Tapi ada tak yang tak tahan? Ada tak yang jahat? Ada. Itulah dia. Ilham fujur tu. Dia mula dengki dengan unta tu. Lepas tu dia ajak pula. Kau rasa betul tak? Dia mula ajak pula orang lain. Kau rasa betul tak unta ni memang apa kata kita hapuskan je unta ni. Dia berbincang-bincang. Okay? Maka dia pun nak membunuh unta tu. Okay? Itulah datangnya ayat 12. Baru masuk ayat 12. Ayat 12 surah Asy-Syams, maka diorang pun berbincang macam mana nak memusnahkan unta Nabi Saleh. Ayat 12, maka idzim ba'asa ashqaha. Ketika orang yang paling jahat. Ingat bila ada alif hamzah macam ni, kabir, akbar. Maknanya tu maha besar, paling besar. Okey, kalau kita tengok ni Syaku, ashqa ni celaka. Tapi bila dah ada alif hamzah tu, maksudnya apa ni? Paling jahat, paling celaka, paling terpaling. Ketika orang yang paling jahat antara mereka menerima perintah dari mereka supaya membunuh unta menjadi mukjizat, ulama tafsir mengatakan sebenarnya diorang ni takut juga. Okay? Ketika diorang plan nak membunuh unta Nabi Saleh, nak mencederakan unta Nabi Saleh, mereka sebenarnya takut. Takut apa? Sebab kan Nabi Saleh dah kata nanti kena azab, nanti kena azab. Dia takut tak? Dia takut. Dia suruh dia, dia suruh dia, dia suruh dia, dia suruh dia. Tapi dalam ayat ni Allah gunakan ba'is. Bangkit. So, ulama mengatakan orang yang paling jahat ni yang volunteer, yang bangun, yang offer diri. Dia kata biar dia yang pergi bunuh unta. Sebab itulah dialah orang yang paling celaka. Ingat tak hadis yang kita belajar tu? Ketika kita dalam rahim mak kita, sudah ditetapkan 4 perkara. Ingat tak? Apa dia? Rezeki, ajal, siapa orang yang beruntung, siapa orang celaka. Ingat tak hadis ni? Wa amma ahlus syaqawah. Ni ahli apa ni? Sama dengan ayat 12 tadi. Ashqa. Ni ahlus syaqawah. Ahli celaka. Ketika ditiupkan roh dalam rahim, ketika kandungan usia 120 hari, sekali ditiup roh, sekali ditiup, 4 perkara telah ditetapkan. Apa dia? Rezeki, ajal, bahagia atau celaka. Kita dah belajar hadis ni kan? Ingat tak? Kalau yang beruntung kita panggil ahli apa? Ni, ahlus sa'adah.
Ni sa'adah, ni maknanya bahagia. Ahlus syaqawah, ahli yang celaka. Sehingga sahabat bertanya dekat Rasulullah, kalau dah ditakdirkan syurga atau neraka, ahli syurga atau neraka, so buat apa beramal? Apa perlu kita beramal? Betul? Dah ditetapkan pun. So Rasulullah menjawab apa? Lepas surah Asyam ni surah Al-Lail. So Rasulullah kata apa? Barang siapa termasuk, ni. Ya Rasulullah, kalau begitu, apakah sebaiknya kami berdiam diri saja tanpa harus buat apa-apa? Maknanya tak payah beramal lah. Dah confirm dah, ahli neraka. Kan? Rasulullah SAW menjawab, barang siapa termasuk dalam golongan orang yang beruntung, maka dia pasti akan mengerjakan amal perbuatan orang yang beruntung. Sebaliknya, barang siapa termasuk dalam golongan orang yang sengsara, ahlu syakawah tadi, maka dia pasti akan mengerjakan amal perbuatan orang-orang yang sengsara. So, kita perhatikan diri kita kena sensitif, tengok diri kita. Kita ni senang tak pergi kelas Al-Quran? Kita ni senang tak bangun malam? Solat kita ni khusyuk tak? Kita senang tak infak? Kita kalau baca Quran menangis tak? Ke baca Quran sebulan sekali? Itu pun tak menangis. Cek di kita. Kalau semua tu ada, Alhamdulillah, ya Allah. Minta dengan Allah. Tu yang kita minta dalam Fatihah kan? Ihdinas siratal mustaqim. Sampai aku bertemu dengan kau, ya Allah. Bagilah aku istiqamah, ya Allah. Okay? Jadinya, kalau betul kita Allah tempatkan macam tu. Sebenarnya ada je alasan, ada je masalah kita tak boleh datang belajar. Ada je. Tapi berjuang, melawan. Kita bersungguh. Bukti. Sungguh ya Allah, sami'na wa ata'na. Maka itu yang Rasulullah kata, tengok engkau dimudahkan tak buat benda-benda baik. Kalau engkau dimudahkan, itu tanda apa? Tanda ahlus sa'adah. Tapi kalau senangnya lah nak buat dosa. Senangnya lah lepas. Tak kena tangkap. Maknanya apa? Ahlus syaqawah. Dia dimudahkan untuk buat dosa. Na'udzubillah min zalik. Semua ni telah ditetapkan. Dia sendiri yang akan pergi, dia sendiri yang akan buat, dia sendiri. Okay? Na'udzubillah min zalik. Right? Okay? So sama dengan ni lah. Ashqaha. Tadi ahlus syaqawah. Yang paling celaka. Kalau kita baca celik tafsir, dapat ni kan? Celik tafsir tu ataupun dekat apps celik tafsir kita akan nampak lah kalimah ba'is. Dia kata apa? Muka surat 23. Okey, dekat celik tafsir tu muka surat 23. Cuba buka. Surat 23. Dekat ayat 12 tu. Buka yang ni yang kita print ni. Dekat muka surat 23. Highlightkan tu. Okay. Ashqaha tu maksudnya paling jahat. Ashqaha tu ialah orang yang paling jahat. Nampak tak? Dekat muka surat 23. Ashqaha maksudnya apa? Paling jahat. Okay. Orang yang paling jahat antara mereka bangkit. Maknanya dia offer diri dia untuk membunuh unta menjadi mujizat Nabi Saleh. Begitu teruk sekali perangai dan kedangkalan jiwa lelaki yang paling celaka itu sampai dia sanggup bunuh unta betina itu. Okay. Peringgan kedua nampak kan? Kalimah ba'asa. Ba'is. Yaumul ba'is, hari kebangkitan. So dalam ayat ini bermaksud bangkit dengan sendiri, maknanya lelaki itu sendiri yang bangun menawarkan diri untuk menjadi pembunuh kepada unta Nabi Saleh. Naqatullah. Okay? Tak ada orang paksa dia pun, dia sendiri yang nak. Jadi dia memang amat-amat jahat dan amat-amat celaka. Orang yang paling teruk. Okay? So teruk luar dalam lah. Okay? So kaum Samud telah meminta Nabi Saleh alaihi salam mengeluarkan unta dari batu sebagai tanda mukjizat baginda. Mereka nak bukti kerasulan baginda. Kalau benar bahawa keluar unta dari batu, ia memang sesuatu yang mustahil. Jadi kerana itu mereka minta begitu kerana hendak malukan baginda Nabi Saleh. Maka baginda telah berdoa kepada Allah dan permintaan itu telah dipenuhi. Unta betina itu Allah
Allah Ta'ala beri dengan syarat mereka kena berkongsi air telaga mereka dengan unta itu. Telaga pula ada satu sahaja. Maka hari unta itu meminum air dari telaga, mereka tak boleh menggunakan telaga itu sebagai balasan. Unta itu mengeluarkan susu yang cukup untuk semua orang. Nampak, Tapi lama-kelamaan mereka tak tahan untuk berkongsi air dengan unta itu. Mereka telah meminta pemimpin mereka untuk menghalang unta itu dari minum air telaga itu kerana bila dia minum akan habis terus air telaga tu. Para pemimpin pun tak suka dengan unta itu tapi mereka tak berani. Sebab dia takut juga dengan ancaman azab oleh Nabi Soleh kan. Lagipun dia dah janji dengan Nabi Soleh untuk ikut aturan minum tu kan. Mereka takut juga kepada kesan yang boleh dikenakan kepada mereka. Akan tetapi ada seorang lelaki dari kalangan mereka yang pergi juga bangkit dan membunuh unta itu. Dialah lelaki yang paling maka dia tak takut dengan balasan yang diancamkan kepadanya. Dia seolah-olah berkata, aku dah buat ni, siapa nak tahan aku? Siapa yang nak hukum aku? Macam dia kaya, banyak sangat duit, dia speed, kereta dia pula juta-juta. Jadi dia kata apa? Saman, aku boleh bayar. Kalau naik court pun, aku boleh bayar. Maka dia telah menuhankan duit. Dia kata duit dia banyak, jadi duit tu boleh settle semua. Okay? Perangai dia seperti yang telah disebut dalam surah sebelum ini, iaitu surah Al-Balad ayat 5. Ayah sabu alla yaqdiru alaihi ahad. Kan ingat tak kita tadabur surah Al-Balad? Dia kata, come, siapa berani lawan? Contoh Nama dia juga pernah disebut tetapi tidak patut untuk diulang kerana tak layak namanya diulang. Okay? Dan cara dia bunuh unta itu pun amat jahat sekali kerana dia tidak terus bunuh, dia tikam dan biarkan unta itu mati dalam masa yang lama. Dia maksudnya menyiksa. Membunuh unta tu dengan menyiksa unta tu. Memang dia sengaja buat macam tu kerana memang dia adalah orang yang paling teruk sekali. Okay? Paling jahat, paling celaka. Subhanallah, dah kata jangan ganggu unta tu, dia pergi juga ganggu unta tu. Okay? Allahu Akbar. So kalau kita tengok ayat 11 dengan ayat 12, kaitkan kazzabat samudu bitawaha. Apakah sebab mereka mendustakan Nabi Soleh? Sebab mereka telah melampaui batas. Kenapa dikatakan mereka telah melampaui batas? Sebab bukti dan dalil dah dengan jelas dah Allah bagi dekat mereka tapi mereka masih mencela, menolak dakwah Nabi Soleh. Okay. Dan dalam ramai-ramai tu ada seorang yang paling teruk. Ashqaha, yang paling celaka, yang offer diri untuk bunuh unta Nabi Soleh. Okay. Jadi kotor tak jiwa dia? Kaum Samud ni, dia dengki dengan unta. Dia dengki dengan Nabi Soleh. Okay. Maka bila hati tu dah kotor, bila jiwa nafsu dah kotor, maka apa dia buat? Walaupun jelas dah dalil, bukti, kebenaran depan mata. Tapi mereka tetap, walaupun Nabi Soleh itu keturunan pemimpin, keturunan yang mulia, mereka tetap tolak. Dan mereka kata pula Nabi Soleh itu yang terkena sihir. Okay? Subhanallah. Dah diilhamkan belum jalan takwa? Kaum Samud, dah diilhamkan belum jalan takwa? Dah. Didatangkan tak Nabi Soleh bawa bukti-bukti kebenaran? Dah. Semua tu Allah dah bagi dah. Okay? Tetapi mereka tetap tak mengindahkan Nabi dan mereka pilih untuk mendustakan Nabi. So, hati tu, itulah dia. Bila dia menolak kebenaran, sombong, menolak kebenaran, hati jadi gelap. Bila hati gelap, okay, hati kotor, terang macam mana pun dalil, bukti, kita dah tunjuk dah depan dia pun, dia tetap tolak. So maksudnya apa tu? Ilham fujur dah menutup ilham takwa. Ilham takwa seperti dah tenggelam. Okay. Subhanallah. Jadi, apa kita kena buat? Apa kita belajar daripada dua ayat ni? Kalau kaum Samud, dia dapat nikmat apa?
Nikmat tanah yang subur, tanam-tanaman, kebun-kebun, mereka kaya, fizikal mereka kuat, boleh pahat gunung, boleh buat rumah kat bawah, boleh kat bukit pun boleh. Nikmat terlalu banyak. Tapi bila tak bersyukur, apa jadi? Jiwa kotor. Jiwa akan kotor. Bila tak bersyukur atas nikmat-nikmat, so apa yang kita belajar ni? Bila jiwa kotor, maka tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang dia dah dapat. Okey. Dia mengutamakan dunia. Dia tak indahkan perintah Allah, perintah Rasul. Okey. Maka penyakit apa? Kalau baca Hamka, buku Hamka Tafsir Azhar tu, kita akan jumpa penyakit apa? 5 penyakit yang diletakkan oleh Hamka dalam buku kita tu. Penyakit syirik, kufur, hasad, benci dan dendam. Dia akan bersarang dalam hati tu. Right? Okay. So, sebenarnya penyakit sombong ni menyerang orang kaya je ke? Menyerang orang kaya je ke? Tak. Orang miskin pun. So, kalau kita faham sombong ni maknanya dia ada dua. Menolak kebenaran dan yang kedua ialah meremehkan orang lain. Jadinya, contoh yang Allah bagi ialah orang ataupun kaum Samud. Okay? Kerana kesesatan, kerana kezaliman. Okay? Mereka tak bersyukur, mereka melanggar aturan Allah yang tadi kata air sehari untuk unta, sehari untuk mereka pun mereka langgar. Kemudian mereka sampai bunuh unta Nabi Saleh tu, unta Allah. Okay? Kenapa mereka sampai ke tahap bunuh unta tu? Sebab mereka start daripada itulah, sombong, lepas tu tak bersyukur, tak taat perintah Allah, langgar aturan Allah, mendustakan Nabi. Kalau zaman kita sekarang ni, cuba kaitkan dengan zaman kita sekarang ni. Kenapa berlaku banjir lumpur? Kenapa berlaku tanah longsor? Apa antara kita dah buat dekat bumi ni? Mungkin pembalakan yang tak terkawal, kan? Sampah. Lagi? Semacam juga kan? Itu antaranya apa tu? Tak bersyukur lah tu. Okay, main tarah je bukit-bukit. Okay? Allahu Akbar. Jadi sebenarnya mereka tahu tak Nabi Soleh tu benar? Tahu. Mujizat ada kan? Yang mereka minta tu ada. Jadi tetapi maknanya ilham takwa tu, ilham kat dalam dengan luar, Nabi Soleh dan unta tu telah menjadi bukti yang sangat jelas seterang matahari. Jelas Allah nampakkan pada kaum Samud. Terbentang depan mata. Nabi depan mata. Unta tu keluar depan mata dia. Tapi dia tetap mengingkari, tetap langgar dengan aturan. Jadi, nak beritahunya, jalan takwa sebenarnya terang ke gelap? Terang depan mata. Terbentang. Tapi manusia tetap mendustakan. Okay? Allah Akbar. Mereka tetap pilih jalan tuju. Sebab syahwat ni dan hawa nafsu ni, dia suka benda yang seronok-seronok. Tapi sebenarnya sekejap. Dunia ni sementara, sekejap, menipu. Kita sangkalah kalau dapat Ferrari mesti aku bahagia. Betul dapat. Bukan 1, 3 biji dapat. Endingnya apa? Tak bahagia pun. Tarik lagi. Kerja lagi. Pulun lagi. Sebab dia sebenarnya kesenangan yang menipu. Dia sangka dia akan bahagia tapi sebenarnya tidak. Okay? Allah Akbar. Allah Akbar. So, hidayah daripada ayat ni terlalu banyak. Ayat 11 dan 12 ni. Okay? Allah mengajar kita. Bukan sekadar Allah didik kita. Allah nak betulkan kita. Bukan sekadar teori. Bukan sekadar tengok matahari, bulan, siang malam, langit bumi. Tengoklah penciptaan kita. Allah lengkapkan, ada ilham lagi Allah bagi. Aduh, ya Allah, ya Tuhanku. Tak terbilang dah. Tak terhitung nikmat-nikmat yang Allah dah bagi dekat kita. Tetapi, even sebab akibat pun Allah bagi kan? Sebab akibat tu dekat mana? Ayat 9, 10. Ayat 1 sampai ayat 8, 7 sumpah. Okay? Yang mata kita boleh tengok.
Yang dekat dengan kita, diri kita sendiri. Allah bagi ilham. Betul, bayangkan. Matahari, bulan. Siang, malam. Langit, bumi. Lepas tu kita. Kita lah yang paling dekat dengan bumi ni. Okay? Berlapis-lapis hidayah Allah bagi kat kita. Ilham takwa lagi Allah bagi. Allah utuskan Nabi. Allah turunkan Al-Quran untuk kita. Lepas tu Allah beritahu kat ayat 9. Beruntung, sungguh beruntung, bahagia, berjaya orang yang mensucikan jiwanya. Berdoa, beribadah, ikhlas kerana kerana Allah, ikut Rasul. Okay? Dengan 3 rukun ibadah, dengan penuh cinta, dengan penuh harap, dengan penuh takut, dengan muka Allah. Semua dia buat. Dia jaga tauhid rububiyah. Mula-mula tauhid asma wa sifat, kemudian tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Dia jaga betul-betul, mengesakan Allah sungguh-sungguh. Okay? Beriman dan beramal soleh. Berilmu, beriman, beramal. Okay? So, orang ni beruntung. Qad aflaha. Tapi kalau dia mendustakan, dia tak bersyukur, dia syirik, dia kufur, maka dia telah menjadi orang yang paling rugi, paling celaka. Sebab akibat Allah dah bagi. Teori, sebab, akibat, kemudian Allah bagi praktikal terus, tengok sendiri, kau pergi Madan Soleh, kau boleh tengok sekarang. Macam mana kesan-kesan mereka telah dimusnahkan. Semua Allah bagi. Nak apa lagi? Kenapa kau pilih juga ikut jalan fujur? Okay? Allah datangkan sampel. Sampel apa? Kaum Samud yang telah mendustakan Nabi Saleh. Kalau ayat 11, kenapa? Sebab mereka melampaui batas dan akhirnya sampai ke tahap mendustakan perintah Allah dan perintah Rasul. Okay? Dan di antara ramai-ramai itu adalah yang paling teruk, iaitu yang offer diri untuk bunuh unta Nabi Soleh tu. Okay? Subhanallah, Allah Akbar. Jadi apa kita nak doa ni? Apa kita nak minta dengan Allah daripada ayat 11, 12 ni? Apa hidayah yang kita dapat? Bila baca surah Asy-Syams ni, antara benda yang paling penting, sebab tu kalau kita nampak, kita pun masuk tadabbur Fatihah. Siapa belum register, boleh register. Okay. Dalam Fatihah, doa yang Allah wajib kita minta ialah ihdina. Ihdina. Dalam surah Asy-Syams, Allah kata, dah diilhamkan kau ilham takwa. Dah diilhamkan ilham fujur. Supaya kau boleh pilih. Dah diberi kau akal. Jadi apa kita nak minta dekat Allah sekarang ni? Kalau tak cukup terang lah, nak minta apa ni? Ya Allah, kau tunjukkan aku biar aku betul-betul faham ilham, takwa dan supaya aku ikut. In a simple way, dalam Fatihah tu kita minta apa? Ihdina. Ihdina siratal mustaqim. Supaya dua-dua ilham tu Allah dah bagi, siapa yang menang? Sepatutnya ilham takwa. Yang itu yang kita ikut. Bukan kita pergi raikan ilham fujur. Kita patut raikan yang kita nak ikut ialah ilham takwa. Okay? Subhanallah. Nombor 1, syukur ya Allah. Syukur, segala puji untukmu. Kalau kita baca Fatihah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji, puja, syukur ya Allah. Cinta, rindu padamu ya Allah. Aku puas jadi hamba-Mu. Aku redha dengan semua takdir-Mu ya Allah. Alhamdulillah. Itu cinta. Rukun ibadah nombor 1, cinta. Lepas tu, Allah beritahu, dah aku aturkan hidupmu ini dengan Ar-Rahmanir-Rahim. Sifat Allah yang maha pengasih, pemurah lagi maha penyayang. Aku syukur ya Allah, jadi hamba-Mu. Kau pilih aku jadi Muslim. Ya Allah, tawaffani muslimah. Matikan aku dalam keadaan Muslim wa alhiqna bis salihin. Wa alhiqni bis salihin. Dan himpunkan aku bersama orang-orang soleh. Itu doa Nabi Yusuf, surah Yusuf ayat 101. Okay, so kita bersyukur Allah jadikan kita Islam, Muslim. Mudah-mudahan kita mati husnul khatimah dalam keadaan Muslim. Okay, subhanallah. Tadi Nabi Soleh dah kata apa? Istighfar, kembali kepada Allah atas dosa-dosa kita yang dulu. Syukur, istighfar, bertaubat, ihdina, minta Allah limpahkan hidayah pada kita. Macam mana terangnya matahari supaya kita boleh beza mana yang betul, mana yang salah. Okay, hak dan batil. Okay. Allahu Akbar. Makanya sekarang ni nak membina karakter. Surah Asy-Syams ni sebenarnya nak bina karakter kita dari dalam. Okay. Sentiasa nak menjadi hamba Allah yang bertakwa. Okay. OKB. Apa OKB?
orang tu OKU. OKB orang kaya bertakwa. Tapi kata Nabi, kaya tu ialah yang kaya hati, kaya iman. Subhanallah, bersihkan jiwa, amalkan, hafal doa tadi, amalkan sungguh-sungguh, minta sungguh-sungguh, baca, faham dan amalkan Al-Quran, supaya meresap dalam jiwa kita bila kita tadabbur tu, right? Kalau kita rajin Google, nama pembunuh tu, nama dia Qudar bin Salif. Qudar bin Salif yang bunuh unta tu. Allah Akbar. Jadinya kita akan tengok nanti minggu depan insya-Allah kita sambung Ashqaha yang bunuh seorang ke semua? Seorang. Nanti kita akan nampak apa impact walaupun seorang yang buat dosa kepada semua kaum. So insya-Allah kita akan sambung lagi. Pada kelas yang akan datang tunggulah pemberitahuan okey. So saya mohon ampun dan maaf salah silap. Okey, terkasar bahasa insya-Allah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Aku liqauli hadza wa astaghfiru wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.